Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Hari ini pada minggu ketiga, maaf kerana kita kena buat kelas ni secara recording sebab saya terlibat dengan mesyuarat dinner UMK, Convocation UMK. Okey, pada minggu lepas kita dah settle cara-cara untuk memanipulasikan teks, okey, di dalam software yang dipanggil sebagai Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Kali ini kita akan buat a brief introduction to software yang menggunakan yang boleh memanipulasikan grafik. So ada dua yang paling famous dalam industri, antaranya adalah Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. So ada dua jenis grafik yang ada di dalam, yang biasa digunakan di dalam industri. Yang pertamanya adalah raster grafik ataupun dipanggil sebagai bitmap. Yang kedua adalah vector grafik. So apa beza dia? Kalau Photoshop adalah software yang menggunakan raster, yang based on raster, yang menggunakan konsep bitmap. So apa maksud dia? Maksudnya foto ataupun objek yang kita create dalam Photoshop, dia sangat bergantung kepada pixel. Okay? Dia menggunakan pixel. Okay? Contoh, kita create a new file kat sini. Saya ambil art and illustration, saya pilih resolution ataupun quality 1080, saya klik OK. So whatever object yang saya lukis di dalam Photoshop, dalam Photoshop ni, contohnya saya ambil brush tool. Mari saya tukar ke window ni. Okay, let's say kita go with a brush tool, and then we can draw something with a brush tool. And then kita tengok satu lagi tools yang dipanggil type tool kat sini. Okay, and then kita select color. For example, kita select color biru, dan kita boleh type something. Type. Okay, so saya ambil move tool balik. Okay, objek yang saya create ni, kalau kita zoom, kita akan dapati dia terdiri daripada pixel. Okay, see, dia ada pixel, unit-unit kecil yang mengandungi pixel. So tadi saya pilih 1080p kan, resolution dia. Bermaksud dimension yang saya pilih ni daripada hujung sini ke hujung sini, dia bernilai 1000 pixel. Okay, 1000 pixel, ataupun dalam standard lain kita panggil Full HD. Full HD. Full HD ni cukup sharp lah untuk gambar yang kita display di dalam phone kita ke laptop kita ke, kan. Even projector kat depan pun. So kita boleh pilih yang resolution yang lebih besar lagi yang kita nak. Okay. So bezanya dengan Illustrator, okay, ni adalah software Illustrator. Kalau saya create something dalam Illustrator, kita ambil art and illustration, kita ambil ukuran A4, jadikan dia portrait, klik create. So apa yang kita buat kat sini, kalau kita type something, let's say saya type something kat sini, type, and then mungkin saya nak ambil cara paling popular untuk melukis adalah menggunakan pen tool. Kita boleh juga guna brush tool ataupun pencil tool. Kat sini pencil tool, kat sini brush tool, paintbrush tool. So kita boleh buatlah apa-apa yang kita nak. So let's say saya type something, saya draw something. So apa yang Illustrator buat, kalau kita zoom in kepada objek ni, kita akan dapati dia tak ada pixel. Okay, dia completely sharp. Zoom lah sebanyak mana pun, dia adalah line yang sharp, sebab dia bukan bergantung kepada unit pixel tu, tapi dia bergantung kepada mathematical calculation antara koordinat-koordinat yang kita tetapkan di dalam software ni. Okay, itu ada dua kegunaan ataupun beza dua software yang kita gunakan, yang kita boleh memanipulasikan grafik. Okay, so kalau dalam Photoshop normally kita akan buat photo manipulation, kita akan edit foto dan sebagainya. So cara nak edit foto simple je. You guys boleh pergi ke Google, you guys boleh cari you guys boleh cari apa-apa grafik. Contohlah saya ambil gambar Kuala Lumpur. Okay, and then kita pergi ke image.
Okay, so kita boleh download something lah daripada Kuala Lumpur ni. Let's say kita download gambar istana ni. Bukan istana, kuil ni. Okay, saya boleh right click, save to download. Ataupun saya boleh, komputer saya dia just boleh copy image dan boleh paste dalam Photoshop lah. Okay, tapi kalau standardnya korang boleh right click. Kalau boleh masuk dulu dalam website ni baru download sebab dia akan ambil full resolution dalam website ni lah. Okay, so kita cari, so kita this image, baru kita download kat sini. Okay, so kita save to download. And then cara nak kita place image di dalam Photoshop adalah kita pergi ke Photoshop. Ni Illustrator, pergi ke Photoshop. Okay, saya delete everything. Perhatikan ni saya lukis something kan. Kita still boleh delete lagi dekat layer kat sini kita boleh delete lagi. Okay, so kita select everything. Cancel. Saya create new document lah. Okay, file, new. Okay, ambil, jaga-jaga kalau korang bekerja dengan Photoshop, korang kena bear in mind that the Photoshop is really depends on the pixel itself. Jadi kena ambil resolution yang bagus lah, 1080p ke, ataupun ukuran-ukuran foto yang besar ke kan. So ambil dan make sure korang kena tetapkan ukuran apa yang korang nak print. Okay, let's say kalau korang nak print A3, jangan buat kerja dalam A4 sebab dia akan pecah kalau kita print. Okay, dia akan jadi pixelated term dia. So kalau you guys nak bekerja dengan A4, you guys boleh Google apa size A4. Let's say kita ambil A3 lah. Okay, kadang-kadang mungkin lecturer suruh print dalam A2 ataupun company suruh print dalam A2. Okay, so you guys boleh type A2 size. Okay, kat sini kita ada 420 ni milimeter kali 594. Okay, so kalau kita balik kepada Photoshop, kita kena tetapkanlah ambil milimeter. Jadi 420 kan, 420 kali 594. So kita buatlah 420 kali 594. Okay, ni dalam bentuk landscape lah sebab height dia tinggi daripada width dia. Okay, jadi korang boleh tukar antara satu sama lain. Okay, ni adalah A3 size. So namakan dia, contohnya korang nak namakan dia sebagai KL poster or whatever lah. Okay, and then yang ni kita dah belajar dah sikit tetapan minggu lepas. And then just click create. Okay, ni adalah bentuk portrait. Okay, kalau korang nak adjust balik resolution yang betul ni, korang boleh crop image ni kat sini guna Photoshop. So kat sini boleh cropkan image crop tool dipanggil. So ada crop tool, korang boleh cropkan gambar tu ke sekian-sekian dimension yang korang nak lah. Even korang boleh besarkan juga dia kalau korang nak. Okay, let's say kita ambil half of this, contoh. So kita boleh crop something like that. Okay, so kita boleh placekan gambar yang kita download tadi kat sini. So file, korang boleh place embedded atau place link. So you guys place embedded sebab kita nak embedkan terus di atas software ni. And kita klik download, kita cari poster kita ni, kita create, kita import. Okay, so kita boleh adjust. Okay, make sure korang tak larikan dimension image tu. Korang boleh adjust dan boleh crop kalau korang nak lah. Okay, right. Bila kita add satu layer, dia ada satu X macam ni kan. Ini bermaksud objek ni dalam transform mode dalam Photoshop. Okay, jadi kita boleh klik enter untuk hilangkan dia. Maknanya kita dah settle edit lah, dan always back to move tool. Okay, lepas tu korang pastikan kat sini dia ada satu layer background tadi. Ini adalah layer gambar yang kita import tadi. So apa-apa yang kita import di dalam Photoshop, dia akan create satu layer. Okay, kat sini contoh. Okay, so let's say saya nak buat okay, let's say kita nak type satu image tools. Kita guna type tool dan kita guna color warna putih for example. Okay, kita nak type satu teks yang dipanggil sebagai Kuala Lumpur. Okay, and then kita ambil balik move tool. Kita boleh gerakkan objek ni dan perhatikan kat sini akan keluar satu lagi layer untuk Kuala Lumpur. So every objek yang kita tambah, dia akan keluar satu layer. Okay, so saya Ctrl T, tekan Command T atau Ctrl T untuk adjust objek yang korang select. Okay, let's say kalau korang select yang bawah ni, kalau korang Ctrl T, dia akan adjust size
image ni, tapi kalau Ctrl T dekat image ni, dia akan adjust Kuala Lumpur ni. So saya nak besarkan, okay, make sure korang tak penyetkan atau sengit atau squashkan perkataan Kuala Lumpur ni. Let's say saya letak somewhere over here. Okay, so and then kalau kita contoh biasa kalau dalam Photoshop kita nak adjust gambar ni punya preference kan. Okay, contoh kalau saya select objek kat sini ada satu tools yang dipanggil sebagai add, apa dia panggil kat sini, adjustment layer. Okay, adjustment layer. Okay, create new field or adjustment layer. Okay, so saya create ni, kat sini saya boleh create macam-macam lah. Saya boleh edit image ni punya preference. Contoh lah saya nak adjust dia punya brightness kan. Saya rasa objek ni terlalu gelap, so boleh klik and then klik and then pergi ke let's say brightness and contrast. Okay, so satu layer dah keluar, brightness and contrast. Cumanya kalau korang tarik layer brightness on dia ada sekarang ni, layer brightness on contrast ni berada di bawah teks ni. Okay, kalau kita nak edit foto yang ada ni, okay, saya right click, namakan dia sebagai BG, background. Okay, kita kena make sure kalau saya adjust brightness ni, kalau saya tarik atas ni, dia akan adjust sekali dengan teks ni. Okay, tapi saya nak adjustkan gambar ni saja, so saya tarik ke bawah. Okay, ke atas ni dekat properties ni, okay, ada brightness and contrast. So kita boleh adjust brightness, kita boleh adjust contrast. Okay, so kita let's say kita lower down the contrast and naikkan brightness. Okay, and then settle. Okay, so back to move tool. So ini adalah software kita. Okay, dan kita boleh tambah semua lagi adjustment layer lah. Korang boleh try and error. Okay, now tapi perhatikan kalau saya drag teks ni kat bawah, brightness untuk teks ni dah akan di-adjust sekali. Okay, tapi I don't want to do that. I just want to edit the brightness of the contrast of the object kat belakang ni. Okay, so perhatikan objek yang kita create ni, kita let's say kita boleh buat poster dengan mudah macam ni lah. Okay, so kalau you guys nak tambah elemen-elemen grafik yang lain, korang boleh tambah elemen grafik tu guna rectangle tool ni, example ni. Okay, kat atas ni ada selection tool, a few selection tools yang korang boleh guna. Okay, kita guna satu-satu. Contoh saya guna rectangle ni. Okay, saya nak buat satu garisan macam ni. Okay, okay, tapi ini ada path saja, dia tak lukis lagi. Okay, kalau korang lukis terus, korang boleh guna ni rectangle tool kat sini, boleh lukis terus. Okay, okay. Now kita ambil selection ni, kita nak penuhkan dia dengan color. Kita boleh go to fill, go to layer, new fill color, ambil solid color, ambil color putih lah, saya nak color putih. Saya klik OK, and then saya ambil color putih. Perhatikan tempat yang saya select tu dah keluar satu petak putih. Saya klik OK. Okay, see kat sini kita boleh namakan dia sebagai white box ke whatever lah. Sentiasa namakan objek korang supaya korang tak keliru. So white box ni, kalau saya ambil move tool, saya boleh gerakkan dia. Okay, okay. Okay, let's say kita nak letak satu model kat depan ni. Korang boleh google apa-apa model yang korang suka. Contoh kalau saya suka pelakon yang nama Jennifer Lawrence. Okay, saya nak ambil Jennifer Lawrence supaya dia berada di Kuala Lumpur. Okay, ni Jennifer Lawrence. Kita ambil gambar, alamak, ada yang seksi ni, tak apalah. Kita cari gambar yang full body. Full body. Okay, contohnya yang this one. Ataupun ada tak yang lebih decent sikit? Okay, tak apalah, this one. Okay, dan gambar yang korang nak ambil, make sure dia adalah tajam, dia sharp. Okay, kalau korang adjust gambar yang tak sharp, dia tak cantik lah. Tapi untuk contoh ni, saya just download dulu. And then kita pergi ke folder download. Saya ada folder download kat sini. Korang pergi ke folder download, and then korang boleh right click, open with Photoshop. Ataupun korang boleh just ambil objek ni, drag ke window Photoshop. Kalau korang guna window kan, just drag ke window Photoshop tu lah. Kita boleh add kan objek ni. Saya
Dalam MacBook ni dia kadang-kadang dia tak respon. Okay, and then jangan add atas sini sebab dia akan tambah new layer nanti, tapi add dekat tepi ni, kat tab ni. Okay, supaya dia tambah tab baru lah. Kita nak campur dengan layer ni. So kalau korang boleh tersilap, korang boleh Ctrl Z atau Ctrl Z. Okay, Command Z. So nak select objek ni, Jennifer Lawrence ni, ada beberapa cara lah. Antaranya korang boleh guna Quick Selection Tool. Sini ada Lasso Tool. Okay, Lasso Tool ni dia boleh select objek yang kita nak. Okay, let's say kita nak select macam tu, dia boleh buat selection. Okay, lasso. Cuma dia tak sensitif lah kepada pixel. Kita ada magnetic lasso, kita boleh select secara magnetic. Okay, magnetic lasso tool ni saya suka juga, tapi sekarang saya dah jarang guna lah sebab ada object selection tool. Okay, contoh saya boleh select magnetic lasso tool kat sini. Saya klik enter supaya dia select again. So magnetic lasso tool allows you to magnetic ni bukan magnetic, ni polygon. Okay, polygon dia allow us to select objek ni. Okay, and then bila kita dah cukup the loop, klik enter, so dia akan jadi selection. Okay, so selection ni korang boleh buat apa-apa lah. Korang boleh drag dia masuk guna move tool. Okay, korang boleh adjust dia punya brightness. Okay, contoh saya tekan Ctrl M untuk adjust curve, saya boleh adjust tempat yang saya select tu. Okay, undo. Okay, ataupun kita nak create fill color macam kita buat tadi kan. Okay, ni selection kedua, korang boleh guna magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool dia sensitif pada pixel lah. Korang boleh select mengikut apa yang korang nak. It's okay, selection tu korang boleh betulkan lagi walaupun dia macam tersilap sikit kan. Korang just pilih je keliling model tu. Pilih contoh, saya pilih secara cepat. Nanti kita boleh, okay, untuk adjust antara scene, tekan space bar, tarik naik ke atas, space bar, tarik, dan dia boleh tolong korang select objek lah. Okay, yang salah ni tak apa, kita still boleh betulkan lagi. So just select je everything. Bila loop ni dah sampai di hujung, awak select cantik-cantik, klik enter, dia akan select kawasan ni. Okay, tapi cara yang paling senang nak select objek, korang ambil satu tools yang dipanggil sebagai object selection tool bawah ni. Object selection tool. Okay, kita ada magic wand tool, kita ada quick selection tool dan object selection tool. Okay, so object, actually Photoshop menggunakan AI untuk detect subjek yang ada. Dia boleh detect lah sama ada subjek tu buah ke manusia ke. So korang drag, dia akan takes time lah bergantung pada RAM komputer, dan korang akan dapati dia akan dapat satu image macam ni kan. Okay, kalau kita nak cantikkan selection kita, okay, kita boleh select, kita boleh tengok mana tempat yang ada tertinggal tu. Contoh kan, macam tempat ni saya tengok dia macam ada terlebih sikit kan, terkurang sikit kat sini kan. So cara dia, kita ambil quick selection tool. Okay, tempat yang tertinggal ni, okay, mata quick selection ni besar sangat. Saya right click, saya adjust mata dia, size brush tu kat sini dekat sini. Dekat sini, sorry. Okay, so undo okay, mata brush ni jangan lupa dah saya kat sini. Ni sorry, alamak ni pun tak nampak, sorry. So size ni kita adjust. Okay, and then kita boleh, jangan tekan terus Ctrl Z. Okay, kalau kita nak ambil selection supaya masuk dalam selection kita, okay, contoh saya ambil kat sini kan, korang just drag, dia akan masuk selection. Okay, drag masuk. Tapi kalau kita nak keluarkan selection ni, tekan option atau alternate, korang boleh lorekkan ke kawasan yang korang tak nak ni. Okay, lorekkan dia. Okay, same goes kepada sini. Kita kecilkan brush kita sikit. Okay, kecilkan. Okay, kat sini kita boleh deselect option, tekan option atau alternate untuk deselect kawasan yang kita tak nak. Okay, macam ni rambut ni tertinggal kan. So korang ambil quick selection tool, drag masuk rambut dia ni. Okay, drag masuk. Okay, looks good kan. Ini pun tempat ni saya tak nak ni, tapi ni saya tak nak. Option select, option klik. Okay, so bila kita dah puas hati, kita trimkan kat sini. Kita dah puas hati dengan gambar kita. Korang
kat sini ada satu select and mask. Okay, so klik select and mask. So dia tunjukkan apa yang kita dah select. Okay, so make sure objek tu dah masuk. Nanti kalau ada objek yang terlalu lebih, kita boleh delete. Okay, kat sini kita boleh adjust radiusnya. Radius kepada brush kita tu nak besar mana. Boleh adjust smoothness, antara edge, antara tepi dia dengan background ni, smoothnya nak smooth, tinggikan sikit, jangan terlalu tinggi sangat lah, nanti objek tu akan kena crop. Ok, feather ni lembutkan brush dia. Soft edge ni dia lembutkan juga, soft edge tepi karakter tu. Kontras ni adalah kawasan yang kita crop dan kawasan yang tidak crop ni nak jelas mana. Kalau korang nak dia jelas, pergi dia lebih jelas lah. Kalau macam nak kurangkan ni. So jangan adjust terlalu tinggi. And then click OK. Once the selection is done, kita boleh ambil move tool. Kita boleh drag objek kita ni masuk ke dalam, Ctrl Z. Korang boleh drag dia masuk ke dalam panel Kuala Lumpur ni. Sometimes objek tu pixel dia terlalu kecil. Okay, that's why saya nak sharp tadi. So kita nak adjust saja, Ctrl T atau Command T. Adjust dia dan jangan gemukkan atau kuruskan dia. Okay, let's say kita nak do something like so. Okay, gambar ni pecah sikit sebab dia pixel dia kecil. That's why saya dah cakap dah awal tadi, minta supaya dia berada di dengan sharp. Okay, supaya make sure orang punya gambar tu sharp. Okay, let's say kita klik OK. Okay, this is how we manage to crop ataupun adjust image ni dalam Photoshop. Okay, okay, ni intro. Korang boleh try buat poster korang sendiri ke, kad raya sendiri ke kan. Korang boleh try buat. Okay, and then sementara di dalam Illustrator pula, kita guna software ni untuk buat illustration lah. Okay, antara cara yang paling mudah kita buat illustration, kita boleh guna type. Okay, contoh saya nak buat satu logo. Mungkin logo ni saya nak tulis Syukran contoh. Okay, and then klik move tool, selection tool dia panggil. And then saya boleh adjust dia punya size. Make sure korang tekan shift. Kalau dalam Photoshop tak payah tekan shift, dalam Illustrator kena tekan shift. Okay, Syukran. Okay, and then cancel. And then korang boleh, biasanya lah kita boleh lukis guna pen tool ke kan. Korang boleh buat something macam, contohnya saya nak buat guna pen tool. Saya nak buat image option, adjust ni. Sorry. Okay, contoh saya nak buat something like this. Okay, saya boleh adjust ni. And then color, saya boleh select color. Let's say saya buat color hijau. And then color stroke ni, double tap, kita boleh ambil color hijau yang lebih gelap, for example. And stroke ni kita boleh besarkan dia kat sini. Okay, dan mungkin saya nak duplicate objek ni, option drag ataupun alternate drag, tekan shift supaya dia straight. Option shift drag. Mungkin saya nak buat objek ni macam reflection kepada objek ni, kita boleh guna reflect tool, tapi saya nak tunjuk cara dulu Okay, mungkin saya nak buat something like this. Okay, and then saya nak lukis, kita drag ke bawah. Okay, mungkin saya nak lukis something menggunakan bulat ni, ellipse tool, buat something, tapi saya tak nak color ni. Mungkin saya nak color kuning. Dan untuk stroke ni kita guna color kuning gelap. Kuning yang gelap. Okay, depends kepada korang punya cara lah. Okay, mungkin kita boleh buat bentuk yang kompleks. Okay, dalam illustration, contohlah saya boleh create ni yang saya buat untuk kelas yang lain lah. Contohnya kita boleh create ni saya buat muscular shark ni. Okay, ni adalah illustration yang kompleks lah. Mungkin kita akan belajar dalam paper yang lain. So kita buat, saya boleh lukis objek ni, daripada objek ni kita lukis dan kita buat. Okay, ni adalah yang kompleks. Tapi untuk yang simple macam ni, ni adalah contoh introduction untuk software ni. Okay, so objek yang kita hasilkan sekarang ni adalah sharp. Okay, sangat sharp. Okay, kalau dalam Photoshop kita export image tersebut menggunakan JPEG. So kita boleh file, kita boleh export. Ada dua cara, export to PNG, export to JPEG. So kalau saya pilih export as ni, kita boleh select preference yang kita nak lah. Okay,
Untuk detail kita akan belajar dalam next class masa kita buat assignment, tapi kat sini ada dua format, PNG, JPEG dan GIF. Okay? Kalau PNG korang boleh save sebagai transparent background objek tu. Okay? Dia ada transparent background. Pun saya dah demo dah pada minggu lepas. JPEG ni biasanya dia rich color lah, color dia sangat bagus, dan dia agak kurang besar sikit berbanding PNG. PNG pun dah compress juga. Okay? Lepas tu dia biasanya kalau kita buat gambar, kita compress pada JPEG lah. Okay? Gambar yang kita nak print ke kan. And then kita klik export. Lepas tu kita boleh save dekat folder yang kita nak lah. Dalam kes saya nak download, namakan KL Poster. Saya klik save dan dia akan safely save as JPEG dalam download folder kita. Okay? Tapi dalam Illustrator, kalau kita export, kita boleh exportkan. Okay, ada banyak cara. Antaranya korang boleh file. Okay, saya nak export ke objek ni. Saya boleh create Adobe Illustrator, file, export for export as. Okay, kat sini korang boleh select format yang korang nak. Okay, dalam kes ni saya nak select sebagai PNG lah. Okay, saya select sebagai PNG. And then saya namakan logo Syukran. Okay, tak kisahlah nama korang boleh bagi. Saya save pada download. Ni adalah PNG file. Saya klik. Okay, jangan PNG ni dia compress format. Kalau korang compress sebagai PNG, objek yang korang hasilkan tu akan jadi pixel. Dia pixel, dia ada pixel. Dan dia digunakan untuk printing apa semualah. So printing memang kena guna pixel. Jadi dia, walaupun dia PNG, dia pixel. Kalau objek korang ni bersaiz A4, dia akan jadi a bit pixelated lah. Kalau dia bersaiz A3, A2 ke, dia boleh besar, dia akan kurang pixelated. Okay? So kita ambil PNG. Okay? Sebab apa saya ambil PNG? Sebab saya nak sustain dia punya transparent background. Saya klik OK. Okay, kat sini ada beberapa preference. Antaranya korang boleh pilih dia punya printing PPI ni, point per inch. Korang ambil screen pun tak apa, ataupun high 300 PPI kalau kita nak print nanti kan. Ok, lepas tu anti-aliasing. Ok, kalau saya pilih none, dia tak ok, sorry, tak apa, korang enable je type optimize supaya teks kita tak pecah. Ok, transparent ni korang boleh pilih white ataupun black ataupun transparent. So transparent background ni kita boleh tengok belakang lah. Okay. PNG support ni, JPEG tak boleh support transparent background. Kan saya klik OK. Dan perhatikan, ini adalah objek yang saya produce. Okay, dia mempunyai background yang transparent. Okay. So sesuai untuk buat logo ke, nak tampal atas poster ke, and so on. Okay. So itu adalah beberapa brief introduction. Details korang boleh jumpa saya. Nanti ni adalah session recording ni. Kita akan limitkan recording ni kepada less than 1 hour. Okay, kali ni saya nak share awak punya attendance. Okay, ni attendance ya. You guys adalah pada kelas T3. Okay, so you guys boleh scan ya. Sorry, ni kelas tadi. Ni adalah kelas yalah, sorry, you guys bukan T3, you guys L1, T4. This one. Okay. Alright. Do a scan. Okay, that's it. Thank you very much semua. Kita jumpa minggu depan dalam tutorial seterusnya untuk manipulitkan animasi menggunakan satu lagi format grafik yang dipanggil sebagai GIF, Graphic Interchange Format. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.